Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama dalam suatu majlis ilmu, yaitu bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik surah Asyura kita, yaitu pada muka surat 483. Minggu lepas kita dah buat pengenalan baru. InsyaAllah malam ni kita baca surah Asyura. Kita baca sama-sama insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Kadzalika yuhyi وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Surah Asyura, yaitu bermusyawarah. Dah sudah, tapi baru ni pengenalan. Baru ni hanya pengenalan apa dia. Mana minggu lepas kita ceritakan mukadimah dia. Apa sebenarnya yang surah Asyura nak ceritakan. Mana kita kena faham mukadimah dulu, baru kita nampak apa sebenarnya yang Allah nak memberi, nak ceritakan kepada kita mengenai perkara-perkara penting dalam surah Asyura. Seperti mana kita tengok minggu lepas, perkara pokok yang kita nak bincang dalam surah Asyura ialah Allah memberi perkara utama dia, iaitu fad'ullah mukhlishina lahuddin. Hendaklah minta tolong sebarang hajat dan sebarang pertolongan hanya kepada Allah saja. Allah nak tegaskan itu. Kamu nak minta, kamu ada masalah, cerita ke aku. Ada hajat pun bagi tahu aku, minta tolong aku saja. Ini yang Allah nak tekankan dalam perkara paling penting dalam surah ini. Tetapi Allah ceritakan benda ini berdasarkan dalil-dalil daripada ayat-ayat Al-Quran dia. Tetapi yang menjadi kesamaran ialah sebahagian besar manusia mengatakan
Tak apa, boleh juga meminta, boleh juga menyeru, boleh juga bergantung kepada zat-zat lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alasan dia kata dia ada hujah-hujah, dia ada dalil-dalil dalam kitab-kitab mereka yang mengatakan boleh juga minta tolong, minta sebarang hajat daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesamaran mereka. Jadi Allah jawab kesamaran itu. Allah kata yang Allah pesan kepada Nabi-Nabi, semua Nabi-Nabi ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semua sekali kita cerita itu, semua sekali sama itu, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya ini hujah Allah. Jadi kalau kamu berpegang pada hujah kamu itu, maknanya kamu berpegang pada dalil-dalil yang palsu. Maknanya kamu bergantung kepada kitab-kitab karangan manusia yang mengikut hawa nafsu, iaitu karang kitab berdasarkan akal mereka, bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini Allah. Manakala kita mengamalkan ajaran-ajaran bukan daripada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, maknanya kita ikut dalil-dalil yang palsu daripada kitab-kitab karangan manusia. Ini Allah nak tekankan perkara ini. Ini perkara pokok dalam surah Ashura, iaitu kita tidak dibenarkan berpegang kepada mana-mana dalil yang tak sahih, dalil-dalil yang palsu. Tetapi sebahagian besar kita mengatakan kita ada hujah, kita ada dalil. Ini percanggahan dia. Maknanya cara mana kita kena kembali, kena belajar pula. Maknanya belajar itulah untuk menyelesaikan masalah tak sama antara yang berpegang pada hadis yang sahih atau berpegang pada hadis yang palsu tadi. Ini perkara pokok yang Allah nak ceritakan, seperti mana ayat 13 dan ayat 14 yang kita cerita minggu lepas. Ini kesamaran dia. Jadi kita baca suratlah, baca dan kita dah tengok, dah faham dah ini kesimpulan dia ataupun perkara pokok yang Allah nak ceritakan. Hanya seru, hanya minta tolong pada aku saja, maka baru kamu tidak syirik kepada aku. Itu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dakwah surah Fad'ullah al-mukhlishin lahuddin. Jadi Allah cerita dalam surah Ashura, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim Ain Sin Qaf. Itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menafsirkan apa dia sebenarnya, apa dia huruf ha, apa dia huruf mim, apa huruf ain, apa huruf sin, apa huruf qaf. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui perkara-perkara ini. Walaupun banyak tafsir mengatakan menafsirkan apa itu ha, apa itu mim, apa sebagainya, tapi last kalian tafsir pun mengatakan kita serah kepada Allah untuk menafsirkan sebenarnya apa sebenarnya benda yang rahsia ha, mim, ain, sin, qaf. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang setengah-setengah orang beriman, berpegang pada ayat-ayat mutasyabiah ini. Dia mengatakan ayat ini reka ayat-ayat macam ha, macam mim, macam ain, macam sin, macam qaf ni, dia reka berbagai-bagai fadilah, berbagai-bagai hikmah daripada ayat-ayat ini. Dia ajar murid dia. Ha macam ni, ha benda, ha macam mata ke, ha macam telinga dah, mim macam mana, mim macam hidung lah. Dia reka. Anak murid percaya. Pasal kata dia reka cerita-cerita apa hikmah-hikmah yang tersembunyi dalam setiap huruf tersebut. Tapi sebenarnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau manusia reka itu, manusia menggunakan akal dia yang langsung tak dalil daripada Quran dan sunnah. Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia yang Maha mengetahui. Lepas itu kadzalika, demikianlah yuhyi, dia wahyukan ilaika kepadamu. Demikianlah Allah wahyukan kepada kita ini. Wahyu apa? Wahyu arahan Allah supaya fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maknanya kita kena minta tolong dengan Allah saja. Allah wahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pesan, minta tolong aku saja kalau kamu ada masalah. Akan mana ajak, minta dengan aku saja. Jangan kamu dalam perkara-perkara luar sebab kamu minta dengan perkara-perkara selain daripada aku. Ini Allah kata, ini wahyu dia. Kadzalika yuhyi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah. Dan kepada orang-orang yang sebelum kamu, itulah maknanya wahyu inilah yang Allah turun juga kepada yang minggu lepas kepada nabi-nabi ulul azmi, Nabi Nuhan. Allah kata syara'a lakum minad din
ma wasada Allah wasiatkan bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Allah kata macam itu. Ini merupakan sebelum itu Allah turunkan benda yang sama juga, itu minta tolongan Allah lah saja. Allah pesan pada Nabi Nuh, Allah pesan pada Nabi Ibrahim, Allah pesan Nabi Musa, Allah pesan Nabi Isa, Allah pesan di Nabi Muhammad SAW. Ini perkara paling penting dalam tauhid fi doa, iaitu minta tolong Allah saja. Ini Allah pesan pada Nabi-Nabi dahulu lagi, dan Allah ulang balik. Ini aku wahyukan pada Nabi-Nabi aku. Jadi kamu beriman, kamu minta tolong lain itu, kamu berdasarkan siapa? Kalau dengan Nabi aku beraku tak sampai, mana kalau kamu ambil selain daripada apa yang Nabi aku cerita, mana kamu telah mencari agama kamu sendiri. Kalau kamu beribadat tidak seperti cara Nabi aku buat, kamu telah mencari cara kamu sendiri. Jadi bagaimana bukti dalil kamu nak kata? Mana kamu dalil kamu sekarang ni, kamu kata ada kitab-kitab yang aku boleh beribadat macam ini. Tapi Nabi-Nabi tak ada buat macam itu. Mana kita dah melawan Nabi kita. Jadi ini dipanggil perkara-perkara bid'ah. Jadi Allah kata tak boleh. Pasal aku bukan pesan pada tu. Aku hanya pesan pada Nabi-Nabi aku ibadat semacam ini. Tapi kamu pergi reka ibadat-ibadat macam lain yang langsung tak ada kaitan dengan Nabi-Nabi aku buat. Jadi kamu carilah. Kamu cari Nabi sendiri, kamu cari Tuhan kamu sendiri. Bila kamu kembali kepada aku akan balas kamu dengan neraka kekal selama-lamanya. Ini dikatakan perkara-perkara bid'ah, iaitu perkara-perkara ibadat yang tidak dilakukan oleh sahabat dan Nabi dan sahabat, tapi kita pergi reka, kita mencari kaedah-kaedah ibadat yang kita rasa ianya betul, yang kita rasa ianya baik, ianya tak ada masalah apa, asalkan baik. Kita sering melontarkan ayat-ayat semacam ini, tapi Allah kata ayat dia ini merupakan menjadi kesalahan dalam arti dalam agama dia, pasal kita membuat perkara-perkara agama, perkara-perkara baru dalam agama kita. Jadi Allah kata, kadzalika yuhyi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allah. Daripada Allah sebelum kamu, pasal Allahul Azizul Hakim. Allah sebenarnya yang Maha Perkasa. Bila kamu engkar juga, kamu minta juga pertolongan yang lain, bila kamu mati, Allah akan dera kamu, Allah akan hukum kamu. Allah siap perkasa dia. Bila Allah hukum kamu, tak ada siapa pun boleh menolong kamu. Pasal apa? Pasal Allah ada sifat Maha Perkasa. Maha Perkasanya Allah ialah bila Allah hukum neraka, seorang pun tak boleh menyelamatkan kita. Kamu serulah Nabi ke, kamu serulah malaikat ke, serulah wali keramat ke, serulah jin ke, tak ada. Allah kata, bila aku jatuhkan hukuman kamu, kamu syirik pada aku, kamu neraka, seorang pun tak boleh menyelamatkan kamu. Pasal apa? Ini sifat perkasanya, Al-Aziz dan ini Al-Aziznya aku. Lepas tu Al-Hakim, sifat bijaksana. Tetapi aku, kalau kamu minta pertolongan selain aku atas dunia pun, sepatutnya aku binasa kamu ketika itu. Pasal kamu melawan aku. Aku buat kamu, aku cipta kamu, aku suruh kamu beribadat cara aku, tapi kamu pergi buat cara lain. Kamu engkar dengan suatu. Sepatutnya aku turunkan bencana ketika itu kepada kamu. Tapi aku ada sifat Al-Hakim, sifat bijaksana. Aku kesian dengan kamu sekali. Aku takdirkan kamu di akhirat nanti bawa aku balas perangai kamu. Sekali aku takhirkan azab kamu sekarang ni, supaya kamu berfikir. Ini sifat bijaksana Allah. Dengan adanya sifat Al-Aziz Allah, dengan adanya sifat Al-Hakim Allah, Allah mentakhirkan hukuman yang dikenakan kepada kita. Kadang-kadang dia beri kita sakit. Itu betul hukuman Allah. Diberi sakit, diberi kita demam. Ini cara supaya kita lebih mengingati Allah. Ini bijaksananya Allah. Kalau Allah bagi mati terus kan, kita tak sempat nak bertaubat dengan Allah. Tapi Allah takhirkan supaya kita berfikir kita lebih lagi amalan kita. Dulu kita semayang asar pukul 5, sekali cukup waktu kita terus semayang. Dulu kita semayang asar kat rumah, sekarang kita tingkatkan amalan kita, pergi semayang asar berjumuah di masjid untuk orang lelaki. Ini kaedah bila kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah, iaitu Allah Aziz dan Allah Al-Hakim. Dua sifat dia. Itu ayat yang kedua. Ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Maknanya miliknya lah. Milik siapa dia? Miliknya Allah lah. Segala milik Allah lah. Daripada yang ada di langit dan yang ada di bumi.
Jadi pasal kamu itu dibuat oleh Allah, kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadat kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan kamu wahai manusia. Aku tak jadi kamu tu, kecuali aku buat kamu satu je, untuk beribadat pada aku je. Seperti mana ibadat? Seperti mana aku turunkan Quran aku. Tiba-tiba aku turunkan Al-Quran aku, kamu tak nak baca Al-Quran aku, dan kamu beribadat cara lain daripada Al-Quran yang aku turunkan. Sini, zalim. Kamu zalim pasal apa? Aku tu buat kamu supaya beribadat kepada aku. Aku buat Al-Quran supaya kamu baca Al-Quran aku. Tapi dua-dua kamu engkar. Dua-dua aku engkar. Tetapi ingat, kamu semua milik aku. Kamu semua milik aku. Segala-galanya adalah milik aku. Lepas tu, wahwal aliyul azim, dan dia maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi ini, kalau kita ikut tafsir, maha tinggi ini akal kita tak mampu nak kaji Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita tak mampu. Bila sebut Allah atas arah, akal kita tak mampu nak tengok hebatnya Allah, tingginya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsir Al-Ali ni, maha tinggi tu mana akal kita tak mampu nak fikirkan berkenaan dengan perkara-perkara kesan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud Al-Ali, dan Allah maha besar. Allah maha besar. Allah maha agung. Azimun, Allah maha agung. Jadi milik Allah lah segala-gala langit dan bumi, dan Allah itu maha tinggi dan maha besar. Maka wahai hamba-Ku, kenapa kamu masih lagi nak seru atas perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat, di sini Allah nyatakan dua sifat Dia, iaitu sifat Al-Azim dan sifat Al-Ali. Maknanya kita tak mampu nak fikirkan berkenaan dengan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita tak mampu nak fikir benar-benar gaib. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Ayat yang keempat. Jakadus samawat, hampir tengok, jakadus samawat yatafaqqarna min fawqihim. Hampir sahaja langit itu terbelah. Min fawqihim, daripada atasnya. Bila Allah turunkan dalam Al-Quran dia, kita hendaklah beribadat hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu saja Allah aku beribadat, dan hanya Mu saja Allah aku minta tolong. Tiba-tiba kita beribadat nak tunjuk pada orang. Kita pakai subang besar-besar pergi masjid awal-awal, so jiran dia tengok, alimnya Ustaz Angah, contoh alimnya awal pergi dah, kompak dah pergi dah. Kita niat macam tu, niat dah. Maknanya kan ibadat kita untuk jiran kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadat kita. Begitu juga dengan pertolongan kita. Kita minta ada ditolong selain Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ada hajat pun kita masih lagi bergantung kepada sumber-sumber lain, benda-benda khurafat. Untuk kita minta pertolongan, ada hajat, ada masalah, kita masih lagi menyuruh kepada perkara-perkara khurafat. Dengan perkara ini, jadi Allah kata apa? Jakadus samawat, hampir sahaja langit itu terbelah di atasnya. Maknanya dua tafsir kat sini, dua tafsiran. Tafsir yang pertama, makhluk Allah terlalu malah dengan degilnya manusia. Allah buat dia, Allah turunkan Al-Quran, nak suruh belajar Al-Quran, beramal seperti mana Al-Quran suruh. Tiba-tiba manusia buat perkara-perkara khurafat. Manusia buat ibadat untuk tujuan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas perkara riya, atas perkara takbur, atas perkara nak tunjuk orang sebagainya. Maknanya langit amat malah. Langit takut sangat dengan Allah. Maha besarnya Allah. Langit amat takut dengan Allah, berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba manusia yang kerdil, yang dibuat khusus untuk ibadat dengan Allah, tiba-tiba manusia engkar dengan Allah. Langit pecah untuk tutup manusia atas muka bumi. Langit amat marah dengan manusia. Tengok, manusia tak tahu. Manusia rasa tak apa, buat masalah pun, tak apa aku buat menyeru benda lain pun. Ini sikap manusia yang degil, tak nak ikut arahan Allah. Makhluk sebesar langit pun takut dengan Allah. Hampir dia pecah, nak meletup, nak empat muka bumi ini. Malahnya dia dengan
keengganan manusia yang nak lawan arahan Allah. Tapi pasal kita tak tahu, kita ditakhirkan hukuman untuk Allah balas di mana tu, kita leka, kita akan hasukan syaitan, kita leka dengan perangai kita. Kita tak sedar betapa Allah marah dengan kita ketika itu. Dah bila kita mati, dah ayat lain kita belajar dulu. Bila kita mati, kita menyesal, ya Allah menyesalnya aku, kenapa aku tak beramal seperti mana Al-Quran, seperti mana kita akan gigit tangan kita hingga luka, menyesal sangat kita ni. Ketika itu Allah kata, ketika atas dunia dahulu, ketika kamu beribadat untuk selain daripada aku, ketika kamu tak pelajari ayat-ayat aku, lantaran kamu buat perkara khurafat itu, begitulah aku marah kamu atas dunia dulu, ketika kamu marah dengan diri kamu sekarang ini. Tapi kita tak sedar pasal syaitan menuntut perangai-perangai kita. Wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Bagi siapa yang tak mempelajari ayat Quran dan ambil pengajaran ayat Quran, maka Allah tak qori dalam hati dia sebagai teman setia dia. Tugas qori tadi halang dia daripada buat sebarang kejahatan. Dan setiap kejahatan ini buat, dia rasa baik. Tak sembahyang pun dia rasa baik, buat bid'ah pun dia rasa elok. Apa salahnya dia buat benda-benda ini? Ini pasal apa? Pasal syaitan yang telah pegang kita. Syaitan yang pegang hati kita ni, membisikkan, betul dah kamu buat tu, kamu tak belajar lah, kamu betul dah. Atau berkata, tunggu pencet baru nak belajar. Ini hasutan syaitan yang kita melambat-lambatkan, kita nak beribadat dengan Allah Subhanahu. Tunggulah sebenarnya. Perkataan tunggulah itu saja. Orang ajak kita mengaji, tunggulah. Tunggu itulah Allah letakkan syaitan dalam hati kita. Wa may ya'shu ni, orang ajak kita mengajar tafsir, tunggulah, tunggu, syaitan masuk dah. Allah akan patrikan dalam hati kita dengan sebab kita mengeluarkan perkataan tunggu untuk mempelajari tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Takut tuan-tuan, amat takut mereka yang tak nak mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat alasan, tapi ketika itu Allah letakkan syaitan dalam hati kita yang pegang kita sehingga mana? Sehingga kita mati neraka kekal bersama-sama dengan dia. Ini mereka yang tak nak mengaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini hampir saja langit pecah marah dengan manusia yang melakukan perkara-perkara khurafat, iaitu melakukan perkara-perkara bid'ah pada sunnah, lawan tauhid. Lawan maknanya lawan tauhid ialah syirik, lawan sunnah ialah bid'ah. Mereka membuat macam ni, maka langit hampir pecah takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia degil, manusia engkar dengan arahan Allah. Lepas tu wal malaikatu yusabbihu, tetapi sebaliknya malaikat yusabbihu yang amat takut dengan Allah, selalu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Maknanya malaikat tak henti walaupun sesaat pun daripada bertasbih, mensucikan Allah. Yusabbihu tak pernah apa walaupun sesaat. Ini malaikat takutnya dengan Allah. Manusia ini sebahagian besar alpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malaikat yang Allah jadikan macam ni pun sesaat pun tak nak lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bandingkan betapa zalimnya manusia berbandingkan dengan malaikat. Wal malaikatu yusabbihu bihamdi rabbi, dengan memuji Tuhan mereka. Lepas tu malaikat tengok malaikat ini, bukan sahaja dia bertasbih kepada Allah, bukan dia mensyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi wa yastaghfiru, dan mereka memohon keampunan. Tengok, malaikat di samping dia bertasbih, subhanallah wa akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, setiap saat dia ucap macam tu, berkeliling satu langit bumi ini, berkeliling mengucapkan tasbih. Dalam masa sama dia mengucapkan wa yastaghfiruna liman fil ardi, memohon ampun kepada manusia di atas muka bumi. Tambah ayat lagi, yang tauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak melakukan perkara-perkara bid'ah. Dua perkara.
Manusia-manusia yang tauhid, ahli tauhid ialah orang yang tak mensyirikkan Allah, yang tak melakukan perkara-perkara menyeru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah atau dalam doa dia. Yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan sunnah Nabi, itu melakukan perkara-perkara bid'ah. Dua perkara ini malaikat turun berdoa. Allah kata wa yastaghfiruna liman fil ardi, mereka memohon ampun untuk Allah kepada mereka-mereka yang ahli tauhid, yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ya dulu. Rabbana wasi'ta kulli syai'in wa rahmatan wa ilma faqda. Ayat kita balik surah Ghafir dulu. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannatin 'adnin allati wa'adtahum wa qimus sayyi'at. 3 doa. Dia mereka pakai berdoa untuk apa? Untuk kita, untuk tok nenek kita. Atas semua perkara supaya kita, tok nenek kita, besan-besan kita semua sekali masuk syurga. Ini doa malaikat yang tak pernah satu saat pun leka daripada bertasbih dengan Allah. Kalau kita ahli tauhid, malaikat yang tak pernah lepas saat tadi berdoa untuk kita supaya kita, keluarga sebelah besan kita semua sekali masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa malaikat. Kita tak sedar malaikat tukang tolong berdoa untuk kita. Itu untuk sana. Atas dunia pun waqimus sayyi'at, atas perkara-perkara dunia ini pun supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala innallaha wal ghafurur rahim. Ini public announcement Allah bak pengalaman. Ala, ingatlah wahai hamba-Ku, ingatlah, innallah, sesungguhnya Allah lah yang sebenarnya asbab pengampun dan penyayang. Allah ya Allah, ala innallaha wal ghafurur rahim. Wahai hamba-Ku, ingatlah kalau kamu bertaubat padaku, kalau kamu istighfar padaku, akulah yang sebenarnya yang boleh mengampunkan dosa kamu. Orang lain tak boleh ampun dosa kamu. Kenapa kamu tak nak mau bertaubat padaku? Kenapa lagi kamu nak suruh orang lain untuk berdoa untuk kamu? Sedangkan kamu boleh berdoa untuk aku sendiri. Kenapa kamu masih menyeru lagi ruh-ruh wali keramat untuk perkara-perkara khurafat dalam kubur-kubur? Kamu menyeru dia lagi. Kamu pergi ke kubur Nabi, kamu menyeru Nabi, memohon ampun daripada Nabi, menceritakan kepada Nabi. Perkara-perkara yang Allah ulang dalam Al-Quran dia, kita tak boleh seru untuk memohon dosa. Pasal dosa ni yang Allah bagi. Hanya Allah yang Maha Pengampun. Kenapa kita zalim, tak nak berdoa dengan sendiri pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah saja yang ada sifat Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Di sini Allah ulang balik, hanya aku yang dua sifat ini. Kenapa kamu tak nak minta aku? Kenapa kamu rasa orang lain boleh tolong kamu lagi? Wahai hamba-Ku. Diulang lagi. Betapa degilnya manusia yang masih lagi tak nak seru, tak nak minta tolong, tak nak bangun sembahyang tahajud tengah malam, tak nak buat sembahyang witir, tak nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sendiri-sendiri, memohon dengan Allah segala keterlanjuran kita dah. Sedangkan Allah tunggu setiap malam, bila lah hamba-Ku nak berdoa dengan aku, tapi kita degil, tak nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ulang untuk public announcement dia, ala innallaha wal ghafurur rahim. Ingatlah wahai hamba-Ku, hanya aku saja, hanya Allah saja yang benar-benar Maha Mengampun dan dengan sifat Maha Penyayang dia. Jadi bila Allah kita minta dengan Allah dosa kita, Allah ampunkan segala dosa kita, maka dengan sifat Ar-Rahim Allah akan letakkan kita dalam syurga dia. Allah tak sanggup lagi dalam syurga dia melihat kita walaupun ada besar zarah perasaan tak puas hati, tak puas dan perasaan tak seronok dengan keadaan syurga Allah. Allah akan cabut perasaan marah, perasaan benci, perasaan tak suka, semua Allah akan cabut. Pasal apa? Sifat Ar-Rahim Allah dah cukup atas dunia ini. Allah sanggup melihat kita berpenat lelah datang ke majlis-majlis ilmu untuk belajar. Allah sanggup melihat kita tinggal kerja-kerja berniaga kita, tinggal untuk datang menuntut ilmu ke jalan Allah. Allah sanggup dah. Allah nak balas pasal kita berkorban masa tunaikan kerja kita untuk dunia ni, untuk kenal Allah.
Jadi Allah tak sanggup lagi melihat kita menderita di akhirat. Lalu Allah sifat ar-Rahim dia, Allah akan bagi dengan semewah-mewahnya syurga dia yang kekal selama-lama dan tak ada penghujung dah. Kita duduk dalam keadaan gembira yang amat sangat, dibangkitkan kita sama-sama macam sekarang ini. Kita boleh berjumpa dengan kawan-kawan kita, keluarga kita, dengan isteri kita, tapi dengan syarat pasangan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu. Ini syarat asas kita. Setiap pasangan kita tidak sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu. Pasal syarat syurga Allah ialah ahli tauhid. Ini saja syarat dia, ahli tauhid baru dapat syurga. Ahli tauhid, aku akan bagi syafaat sama ada menerusi berbagai-bagai asbab lain, Al-Quran ke, tahfiz ke, berbagai-bagai cara asbab. Tapi kunci dia mesti ahli tauhid. Lepas itu, walladzina takhudhu min dunihi awliya. Tengok. Dah tengok aku macam ni, Allah kata aku maha pengampun, aku boleh bagi hajat kamu, aku boleh selesaikan masalah kamu. Dah, kenapa kamu masih lagi tolong orang lain? Dah, walladzina takhudhu, dan orang-orang, tengok ni, kenapa sebagai kesama manusia ni, walladzina takhudhu min dunihi awliya Allah wa hafizun alaihim, dari mana mereka yang mengambil penolong-penolong, pelindung-pelindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya Allah kata Allah lah sebenarnya pengawas. Allah lah sebenarnya yang hafizun, pengawas, yang memberi kesedaran ni hanya Allah saja. Allah saja sebenarnya yang cipta makhluk-makhluk yang kamu mohon. Tapi kenapa kamu masih menyeru perkara-perkara dalam Al-Quran? Kalau dia sebut aulia, ialah penolong-penolong yang kita berharap dia bertolong kita atas perkara-perkara di luar asbab. Kita kena jelas ini. Bila Allah dalam Al-Quran dia, Allah sebut aulia, iaitu penolong-penolong yang kita minta tolong, yang kita seru, yang kita bergantung harap selain Allah SWT. Itu atas perkara-perkara fauqa asbab, di luar asbab. Ini yang syirik kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah ulang beribu-ribu kali 4 pelindung yang manusia sering syirik, ialah roh Nabi, roh wali, malaikat dan jin. 4 ni berulang kali Allah sebut, beribu-ribu kali. Jangan kamu mengambil roh Nabi sebagai pelindung, jangan kamu mengambil roh ulama-ulama, roh wali-wali sebagai pelindung, jangan kamu menjadikan malaikat sebagai pelindung kamu. Pelindung ni kamu minta tolong, kamu bergantung dengan dia untuk menyelesaikan hajat kamu dan menyelesaikan masalah kamu. Itu dipanggil pelindung atas perkara-perkara di luar asbab. Dalam asbab tak ada masalah apa. Kita sakit, kita pergi jumpa doktor, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita sakit, kita pergi jumpa wali keramat tadi, ini masalah. Kita suruh pergi bubuk, tolong sekian-sekian apa. Ini masalah dia. Itu dipanggil aulia. Itu dipanggil aulia. Pasal apa? Pasal makhluk yang Allah cipta tadi, Nabi ke, malaikat ke, wali-wali keramat ke, ulama-ulama ni ke, jin ke, ini Allah buat. Aku yang cipta benda tu, aku buat dia. Tiba-tiba kamu nak pergi seru dengan dia. Kenapa kamu terseru aku? Allah kata, aku sebagai pengawas, aku sebagai pengawas pada makhluk-makhluk ciptaan aku tadi. Tiba-tiba kamu nak pergi seru kubur-kubur wali keramat untuk mohon anak. Contoh, tak dapat anak, lama kahwin, tak dapat anak, kau pergi seru. Siapa wali keramat tersebut? Kamu nak minta dengan dia. Sedangkan aku yang buat wali tersebut. Dia tak tahu pun kamu suruh dia. Dalam ayat-ayat lain Allah cabar dia. Bila kita mati jumpa Allah, Allah kata, mana dia wali-wali keramat yang kamu suruh atas dunia dulu? Allah tanya balik. Mereka semua tak ada. Mereka semua lari meninggalkan kita semua. Mana atas dunia ini kita hanya bertepuk sebelah tangan mengatakan wali-wali keramat sokong kita, roh-roh Nabi sokong kita. Ini kita syak saja. Kita mengesyaki mereka itu mendengar apa-apa permohonan kita. Ini kita syak. Kita syak mereka. Allah kata dia yang buat, kenapa kamu masih menyeru benda-benda tersebut. Lepas itu, wama anta alaihim biwakil, dan tidak kamu kata mereka diserah pengawas. Wahai ini untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walau Nabi seru macam mana pun sekalipun, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bukan boleh membentuk hati kita ni. Allah kata kamu tak dipertanggungjawabkan untuk membentuk orang yang kamu suruh, wahai Muhammad. Tugas kamu hanya menyampaikan saja,
Macam kita hari ni dah, kita menyampaikan ayat Allah kepada kawan-kawan kita. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Wahai Syekh, malam ni kita ada kelas mengaji tafsir Al-Quran di EQS contohnya. Dia menjawab, oh apa mengaji tu dah, itu sekian-sekian. Tengok tak? Yang ayat Allah kata, wa ma ya'shu tadi, Allah letakkan kiblit syaitan dah hati dia. Satu bab. Yang kedua, kita tak mampu nak ubah hati dia tu. Hanya Allah yang mampu. Saya ajak Tuan Munir kita datang sini, datang ke mana ni? Bukan saya. Allah yang gerakkan hati dia. Saya hanya menyampaikan saja. Dan saya tak diminta bertanggungjawab. Ini dia kisah Nabi. Nabi, wahai Muhammad, Allah kata, kamu tidak diminta bertanggungjawab atas memastikan dia tu mengikut agama tauhid kamu, mengikut mengesahkan Allah. Tugas aku, tugas kamu hanya menyampaikan saja. Lain lebih itu, itu tugas Allah. Kamu hanya tugaskan menyampaikan. Macam kita hanya menyampaikan saja kepada kawan-kawan kita. Tetapi yang mengubah dia datang belajar, menuntut ilmu Allah, mengenal Allah, menerusi kitab-kitab ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan kita sekali-kali lawan orang sampaikan, orang jemput kita mengajar ayat-ayat Allah, kita pasti kita diamlah. Jangan kita sekali-kali mengeluarkan ayat, melawan ayat-ayat Allah. Kerana bila kita melawan, kita tak dikhawatiri kita masuk kesesatan yang Allah kata. Tahap pertama kita ragu roy, yang kedua dolalah kesesatan, yang ketiga mujadilah, kita melawan. Kita melawan tu. Yang keempat takut dia khatmul qalbi, Allah khatam hati kita. Bila Allah khatam, tak ada ruang lagi. Itu takut. Semoga Allah jadi jauhi kita daripada semua empat tahap kesesatan yang Allah telah jelaskan, iaitu perasaan ragu dengan ayat Allah, perasaan sesat dengan ayat-ayat Allah, perasaan melawan ayat-ayat Allah, dan takut kita Allah khatamkan hati kita bila kita melawan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana wama anta alaihi biwakil, kamu wahai Muhammad hanya tugas kamu hanya menyampaikan saja. Lepas itu wa kadzalika auhayna wa kadza, dan demikian apa demikian tu? Demikian tadi maknanya Allah telah menurunkan Al-Quran, yang dalam Al-Quran surah Asyura ini membincangkan tauhid fi doa, iaitu hanya minta tolong Allah saja daripada sebarang hajat dan sebarang masalah, dan ibadat kamu hanya 100% tumpukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata wa kadzalika, dan demikian itu aku turunkan Al-Quran yang mengandungi perkara-perkara tauhid fil ibadah dan fi doa tadi. Auhayna, aku wahyukan ilaika, kepada kamu, iaitu Quranan dalam bentuk Al-Quran. Arahan aku iaitu tauhid dalam berdoa minta tolong Allah saja, iaitu beribadat pada Allah saja, aku turunkan dalam bentuk bacaan Al-Quran, Quranan Arabiyyah, maknanya bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab itu kelebihan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran saja, kita faham ke, kita tak faham ke, Allah akan bagi pahala yang amat besar kepada kita. Pasal apa? Pasal Allah nyatakan fadilat dia. Memang Allah turunkan Al-Quran untuk dalam bahasa Arab, untuk bahan bacaan kita. Dan bila kita baca Al-Quran, Allah akan bagi pahala setiap huruf yang kita baca ayat-ayat Al-Quran. Ini besarnya pahala Al-Quran. Tetapi untuk benda-benda lain selain daripada Al-Quran, kita baca pun Allah tak akan bagi pahala setiap huruf. Baca hadis pun Allah akan tak bagi pahala untuk setiap huruf. Pahala baca ada, tapi pahala setiap huruf gitu. Pahala setiap huruf hanya terdapat pada hanya ayat-ayat Allah saja, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Pasal ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah utuskan Al-Quran untuk kita baca setiap huruf yang kita baca, diberi pahala. Hikmah dia pasal apa? Diberi pahala untuk taghrib, untuk pendorong kita supaya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diberi pahala untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bila baca ada pahala, baca ada pahala. Jadi kita bersemangat untuk baca Al-Quran pasal diberi pahala. Tujuannya supaya seterusnya dan next step ialah kita memahami, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham ayat-ayat Allah, maka kita pun menyampaikan ayat-ayat Allah tersebut. Jadi baca
faham, sampaikan. 3 serangkai ini merupakan tugas kita sebagai hamba Allah. Dan kita akan ditanya nanti. Kita akan pergi jumpa Allah, kita akan tanya perkara ini. Ada datang Nabi-Nabi aku datang jumpa kamu, ajar ayat-ayat aku untuk mereka dahulu. Kalau Nabi tak ada, sahabat-sahabat. Kalau sahabat tak ada, pengganti-pengganti sahabat. Dan ulama-ulama sekalian, dan mana-mana yang mengajar Quran. Ada sampai, tak tanya kita. Apa kita jawab kalau kita tak mengaji, ya? Jadi di sini Allah ceritanya Quran dan Arabiyah, maknanya Al-Quran itu dalam bahasa Arab, Nah, kenapa Allah bagikan Al-Quran dalam bahasa Arab? Pasal apa? Pasal dikata sini litunzir ummal qura. Pasal apa? Pasal Nabi pun diturunkan dan untuk orang Arab juga, dan untuk ummal qura, untuk memberi peringatan kepada negeri ibu, ketua situ mana Mekah lah. Mekah sebagai umur qura, ketua kampung untuk Nabi itu ialah di Mekah itu. Mekah itu tapi pasal apa? Semua itu orang Arab. Jadi bila orang Arab, Nabi Arab, dan Nabi cerita ikut Arab, dia orang cepat faham bahasa Arab dan berkembang. Lepas tu lah litunzir ummal qura, lepas tu wa man haulaha. Lepas itu barulah berpindah pada sekeliling Ummul Qura tersebut, Madinah, Syam, semua pindah sampailah ke Malaysia sekarang ini. Maknanya berkembang asalnya pada Mekah saja. Jadi bila terjemah sekali, orang Arab itu, orang Jepun ikut bahasa Jepun, orang Korea ikut bahasa Korea, orang Cina ikut bahasa Cina, semua sekali untuk mengembangkan ayat-ayat Allah. Jadi semua walaupun Nabi dah wafat, tapi seluruh dunia telah menerima Islam dalam bangsa masing-masing satu dunia sampai Quran, tapi Quran masih dalam bahasa Arab, tetapi pemahaman dia masih dalam bahasa kita masing-masing. Nak kata payah, tak payah. Quran Allah kata mudah, tak. Siapa kata Al-Quran payah? Ada orang mengatakan Quran kalau kita tak faham bahasa Arab, tak boleh memahami Al-Quran. Ini cakap orang-orang yang tak mengaji Al-Quran. Dia kata kalau tak faham bahasa Arab, tak boleh faham Al-Quran. Allah dah kata dah, walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Aku memang telah mempermudahkan ayat Quran. Kenapa kamu tak nak belajar ayat-ayatku? Kita melawan ayat-ayat Allah atas perkara tersebut. Allah kata Quran mudah, bahkan lebih mudah daripada kita belajar tajwid dan lebih belajar lain. Memahami Al-Quran lebih mudah. Pasal mudah. Allah kata mudah. Allah ulang 4 kali dalam surah Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr fahal min muddakir. Wahai hambaku, kenapa kamu tak nak ayat Allah mempermudahkan Al-Quran untuk kamu baca, untuk kamu faham? Kenapa kamu tak nak belajar juga? Kita jawab macam lagi. Ini maknanya tak ada dalil nak cakap Allah, ya Allah aku orang Melayu, aku tak mampu nak bahasa Arab. Tak ada dalil. Manakala dalil itu kita telah mengikuti fahaman syaitan yang pegang kita ni. Syaitan yang doa hati kita ni, jangan belajar, kamu orang Melayu, tak boleh belajar Quran, kamu belajar, kamu sesat nanti. Dia kata macam itu. Ada kita belajar Quran sesat. Inilah benda-benda yang pelik. Benda-benda yang pelik ini merupakan bisikan-bisikan syaitan yang tak nak bagi kita belajar ayat-ayat Al-Quran. Ini pasal kita belajar Al-Quran berdasarkan tafsir oleh ahli-ahli tafsir yang bertabak, yang dah terjemah dalam berbagai-bagai bahasa mengikut ahli tafsir. Mengikut ahli tafsir itu sendiri sekarang ni banyak dengan adanya perkembangan teknologi, amat mudah sekali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat akhir zaman, dipermudahkan kita dapat cepat hadir yang pelajari ilmu amat cepat dipelajari oleh umat akhir zaman. Ini nikmat Allah untuk umat akhir zaman, dipermudahkan untuk mempelajari Allah. Tetapi sebahagian besar manusia tak nak belajar. Ini Allah kata pula, sebahagian besar manusia tak mengetahui, sebahagian besar manusia tak nak berfikir. Ini PR dia. Allah nyata dalam Quran dia. Pasal apa? Ada ilmu, ada kemudahan, masih lagi berpegang dengan fahaman-fahaman lama, tak nak belajar lagi. Dia pegang ajaran tok nenek dia yang tak sabit dengan ilmu yang sesuai, tak nak belajar. Sepatutnya kita daripada muda hingga tua kena belajar. Pasal apa? Dalam belajar itulah kita mengetahui ilmu tak boleh habis ilmu. Jadi wa haulaha di sekelilingnya wa tunziru yaumal jam'i la raiba fi. Dan kamu diberi peringatkan, kamu diperingatkan untuk apa?
di samping dalam Al-Quran, di samping ada perkara-perkara tauhid tadi, yang penting sekali lagi yaitu wa tunziru yaumal jam'i, ingat wahai hambaku, kamu akan dikumpulkan semula. Walaupun kamu dah dikumpul atas dunia ini mempelajari ayat-ayat aku, tapi aku akan matikan kamu dan kamu akan dikumpulkan semula di depan aku nanti. Ingat wahai hambaku, ini paling penting. Dan kamu akan dikumpulkan semula di hadapan aku, dan aku akan tanya kamu, apa kamu buat atas dunia dulu? Kamu tengok tak ayat Quran aku? Ini dia akan tanya kita. Kamu tengok tak ni ayat Quran aku ni di sini? Ini perkara penting yang kita tak sedar, pasal asal desakan syaitan ni. Ini bila Nabi Adam cerita berkali, bila Nabi Adam dihukum turun ke dunia dulu dah. Ini perkara paling penting, wahai Adam, kamu tunggu kitab hidayah aku lah. Fa imma ya'tiyannakum qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai Adam, wahai Hawa, wahai semua sekali, kamu turun dunia, aku hukumkan kamu keluar surga aku, turun ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Tunggu kitab hidayah aku, tunggu kitab Al-Quran. Kalau anak cucu kamu tu tak tunggu kitab Al-Quran, tak jumpa aku. Fa in ma'atinakum minun faman tabi'a huda. Tunggu, kamu pegang betul-betul kitab Al-Quran tersebut. Kamu belajar, kamu faham, kamu belajar, kamu sampaikan ayat-ayatku. Fa in ma'atinakum minun huda faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kamu akan datang jumpa aku di syurga aku nanti dengan tanpa rasa takut dan duka cita lagi. Kamu tinggal dunia macam mana pun, kamu tak sayang dah dengan dunia, dan kamu takut lagi jumpa aku, pasal aku sudah syurga untuk kamu, seindah-indah syurga. Satu lagi, wa tunziru yaumal jam'i, wahai hambaku, ingat, satu hari lagi aku akan kumpul kamu sebagaimana sekali ini di hari akhir nanti, jam'i la raiba fi, di mana kamu berkumpul di hari akhirat dan tidak ada keraguan lagi mengenainya. Maknanya Allah dah warning siap dah. Dah warning Al-Quran dia, ingat tak? Ingat. Kamu hidup dunia sekarang ni, aku akan kumpul setempat lagi. Bila aku mati kamu, aku akan kumpul kamu di hari akhirat, di mana aku akan hisap segala kelakuan-kelakuan kamu, uji kamu. Adakah kamu melepasi ujian aku? Apa dia ujian? Apa dia ujian kita di dunia ni? Ujian kita atas dunia ini ialah Al-Quran. Ujian kita Al-Quran, cuma kita tak faham. Kita ingat ujian kita sakit lah, demam. Bukan. Ujian kita ialah Al-Quran. Kita faham ke Al-Quran ke? Kita tak faham Al-Quran. Bila ujian kita tak faham Al-Quran, tak nak belajar Al-Quran, kita akan engkar arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham Al-Quran, kita akan taat dengan surah-surah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Al-Quran ujian kita ialah sama ada kita taat ataupun kita zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian kita, artinya ialah kita faham ke Al-Quran ke tidak faham Al-Quran. Jadi ingat, hari kamu akan dikumpulkan semula pada hari selepas kamu mati. Pada hari kamu mati, kamu langsung tak ada keraguan, ini pasti berlaku. Kamu setuju ke? Kamu tak setuju ke? Kamu suka ke? Kamu tak suka ke? Pasti kamu akan menemui aku di hari pembalasan aku, iaitu Malika Yaumiddin. Aku yang raja di hari pembalasan nanti. Kalau kamu jahat, aku akan balas kejahatan kamu. Apa dia? Bila kamu jumpa aku, kamu tak tengok dua golongan. Kamu belajar Al-Quran, kamu ikut aku. Yang kedua, kamu tak faham Al-Quran, otomatik kamu tak ikut aku. Maka Allah kata, fariqun fil jannah. Bagi mereka yang tak nak mengikut arahan-arahan aku, tak nak taat dengan aku, fariqun fil jannah. Sebahagian besar mereka akan aku masuk ke dalam syurga aku. Yang ikut Quran aku, yang belajar Quran aku, ikut segala sunnah aku, mereka akan masuk dalam fariqun fil jannah. Wa fariqun fis sa'ir. Mereka yang tak nak belajar ayat-ayat aku, mereka tak nak mengikut arahan-arahan aku, mereka zalim dengan diri mereka sendiri, kita ikut arahan aku, maka fariqun fis sa'ir. Sebagai besar mereka aku akan masukkan dalam neraka aku. Ayat terakhir tu hari ini, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Dan jika Allah menghendaki, sebenarnya kita fikir kesamaran kita pelik. Kenapa Allah macam ni?
Dah, Allah dah katalah Allah Maha berkuasa, dan Allah Maha ada kudrat, Maha segala-galanya. Kenapalah Allah buat neraka untuk kita ni? Kenapalah Allah tak buat satu dari senang, buat semua orang baik semua terus masuk syurga? Ada pikiran-pikiran yang nakal daripada dosakan syaitan yang menghasut kita macam tu. Kita fikir kadang-kadang, kenapalah Allah kenapalah Allah zalim? Allah kata Allah zalim. Kenapalah Allah buat orang susahkan kita ni? Kenapa senang-senang Allah buat satu saja? Tak. Apa dia? Walau sya'allahu la ja'alahu ummatan wahidah. Kenapa Allah tak satu saja bangsa yang betul-betul pegang tauhid, betul-betul ikut arahan Allah? Kenapa tak macam tu? Senang sikit. Lahir-lahir besar tu masuk syurga kekal selama-lamanya. Kan senang. Kenapa dia buat neraka? Tak. Tapi Allah kata, kenapa itu? Walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Akan tapi sebenarnya Allah berkuasa, Allah mampu buat macam itu. Tapi walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Tapi kenapa? Allah nak uji kita sejauh mana kita ikut arahan dia. Allah nak tapis sejauh mana manusia ni diuji. Diuji dengan apa? Dengan Al-Quran dia. Diberi akal, diberi Al-Quran. Dua ujian kita. Allah beri akal. Sebab itu kita kalau tak diberi akal, kita bukan mukallaf, kita orang gila ke, kita di bawah umur ke, kita dalam pengaruh yang tak waras ke, tradisional, ketika itu tak ada masalah apa. Kita tak menanggung dosa. Kita menanggung dosa bila kita mukallaf. Kita cukup umur, waras, rasional, kita menanggung dosa. Pasal apa? Pasal kita dianugerahkan akal. Ini akal yang buat kita ni. Pasal kita diberi kebebasan untuk kita berikhtiar. Ikhtiar kita apa? Diberi akal dan diturunkan Al-Quran. Itu saja. Kalau kita menggunakan akal kita, tak nak mempelajari ayat-ayat Allah, Allah kata, kamu fail ujian aku. Tapi kalau kita menggunakan akal kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, Allah kata, okey, kamu nak lulus ujian aku nak bagi tinggi result mereka. Macam kita biasa STP ke, LCE ke, MCE ke, nak tapis sejauh mana manusia ni bijak dari segi Islam, bijak daripada kacamata kita ialah sejauh mana kita mengikuti arahan Allah. Bijak ialah golongan ulul albab, mereka yang berfikiran waras. Neraca mereka yang bijak ialah hanya Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini orang bijak mengikut kacamata Islam, kacamata Al-Quran, iaitu mereka yang menggunakan akalnya untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Di sini ini tujuan Allah. Pasal Allah Al-Hakim, Allah Maha bijaksana. Maknanya Allah boleh buat kita buat satu semua sekali alim, semua sekali menyuruh Allah boleh buat. Tetapi pasal apa? Pasal Allah nak uji kita, nak tinggikan darjat kita, nak bagi syurga dia yang tempat tak terbayang oleh kita. Hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah kata dia akan bagi mayasya fi rahmati, kepada sesiapa yang mendapat rahmatnya, iaitu bagi mereka yang menggunakan akal dia untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan beramal menggunakan hadis-hadis yang sahih. Maka dengan rahmat Allah akan bagi syurga untuk mereka yang tauhid dengan dia dan melakukan sunnah mengikut nabinya. Ada dua perkara ini, pegang betul-betul tauhid, buat amal mengikut sunnah, amal solehah, amal soleh, iaitu amal seperti mana Al-Quran, ikut contoh Nabi dan sahabat. Maka ada dua perkara ini, maka Allah kata dia akan bagi rahmat untuk memperoleh syurga dia. Itu tauhid dengan Allah, mengikut sunnah, mengikut contoh amalan-amalan, cara semayang, cara berzikir, cara berdoa, bersebiji macam Nabi dan semacam sahabat. Pasal apa? Nabi kata nak tengok Abu Bakar dalam syurga. Kenapa syurga? Pasal ikut Quran. Itu saja. Kenapa sahabat-sahabat dijamin syurga? Pasal perangai dia semacam Al-Quran. Ada sahabat tanya Aisyah, wahai Aisyah, bagi tahu aku bagaimana sifat Rasulullah. Aisyah jawab, wahai sahabat, yang kalau tahu sifat Rasulullah, kan baca, faham Al-Quran. Pasal apa? Sebiji maknanya perangai Rasulullah sebiji semacam mana Al-Quran.
Itu. Jadi kalau kita nak semacam Rasulullah, nak semacam sahabat, kita kena faham Al-Quran dan mengikut hadis-hadis yang Nabi buat, yang sahih. Itu saja kesimpulan dia. Jadi bagi mereka yang tak nak belajar Al-Quran, tak nak belajar hadis yang sahih, bagaimana dia kata dia sayang Nabi, dia ikut Nabi, sedang tak nak belajar pun. Ini hanya syak wasangka mereka dalam angan-angan kosong mereka, iaitu syaitan mengindahkan apa-apa keburukan, apa-apa bid'ah yang mereka buat. Bid'ah nampak sunat, syirik nampak tauhid. Wa yahsabuna annahu muqtadun. Ini memandang baik apa-apa keburukan yang mereka buat, iaitu mereka buat syirik tapi nampak tauhid. Oh, aku lah paling bagus, aku mengesahkan Allah. Dia pasal apa? Ini bisikan-bisikan syaitan. Lepas tu tengok, aku amat ikut sunnah Nabi, aku sayang Nabi, aku buat tu, aku buat ni, aku buat sekarang, aku selawat tidak 3 hari 3 malam, aku selawat yang panjang-panjang, selawat aku. Tengok, tapi menyalahi. Pasal apa? Pasal melakukan memandang baik, iaitu dia melakukan bid'ah. Nabi tak pernah buat macam tu, sahabat tak macam tu, tiba-tiba dia pergi buat. Tak. Pasal apa? Kita berujar dengan dia pegang betul-betul dalil dia. Pasal apa? Pasal dia memandang baik. Syaitan bisik dengan dia, wahai kawanku. Dia bisik hati dia. Lepas tu, dia belah syaitan. Dia aneh. Tak tinggal semayang, tak tinggal puasa, bahkan jauh lagi daripada orang lain. Tetapi bila dia syirik Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan terima segala amalan dia. Puasalah 1000 tahun pun, semayang 1000 tahun pun, bila syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, sikit pun Allah tak akan terima amalan dia. Ini teruk sekali mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat ini. Ada apa? Syaitan memandang baik kepada setiap keburukan yang dia buat. Lepas tu, waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wa, betul tak? Betul. Waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang yang zalim, itu orang apa yang zalim? Orang yang zalim ialah orang yang telah tak ikut arahan-arahan Allah. Kalau ikut tafsir Jalalain, iaitu zalim ialah satu surah Al-Luqman, iaitu orang yang melakukan perkara-perkara syirik. Zalim dalam Al-Quran merujuk kepada kita melakukan perkara-perkara syirik, iaitu menyeru selain Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan perkara-perkara bid'ah. Waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wa la nasir. Tidaklah mereka ada pelindung dan tidak seorang pun yang bila mereka mati, sebenarnya mereka yang buat perkara ini, seorang pun tak boleh tolong mereka. Hanya dunia saja mereka ada orang lain bertolong mereka. Allah kata mereka yang zalim, mereka yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka mati, seorang pun tak boleh tolong mereka. Seorang saja tak ada. Pasal Allah sifat kemudian Maha Al-Aziz, Maha Perkasa. Bila Allah tak takdirkan kita masuk neraka, dan sebab kita tak nak mengaji ayat-ayat Allah situ, tak nak mengaji Al-Quran, Allah telah takdirkan kita masuk neraka. Sebab macam tu, maka siapa pun sebarang penolong tak boleh menyelamatkan kita lagi. Semoga Allah jauhi kita daripada mempunyai sifat-sifat yang tak nak mengaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fitna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabbil islami dina wa habibna Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.